الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suara boleh dengar tak? Tolong komen. Suara jelas ke tak jelas? Harap suara boleh dengar. Okey, jelas. Alhamdulillah. Baik, kita sambung kelas kita. Tanwir Masalik. Kali yang kedua, petang ni. Muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Babul mawaqit. Bab waktu-waktu salat. Pagi tadi kita dah sebut syarat sah salat. Kita dah belajar pagi tadi syarat wajib salat. Syarat wajib salat ni Islam, berakal, baligh, Islam, baligh, berakal, kemudian suci daripada haid dan nifas. Itu syarat wajib. Orang macam tu wajib salat. Petang ni kita belajar pula tentang waktu-waktu salat. Kerana waktu salat dia termasuk dalam syarat sah. Syarat sah salat. Kita kena ambil tahu dulu waktu dah masuk ke belum. Kita tak boleh solat agak-agak masuk dah kot kita pun semayang. Asar masuk lagi, masuk dah kot. Perkataan kot tu tak yakin tu, kot. Maka kalau kita solat kita tak sah walaupun dalam waktu. Kita kena yakin masuk waktu ataupun sekurang-kurangnya zannul mukallaf, dia berat sangkaan dia waktu dah masuk, baru dia boleh solat. Baik, di negara kita ada takwim, itu untuk memudahkan kita mengetahui masuk waktu. Kita tengok takwim lah. Kalau kita pergi luar negara, kita kena usaha, kena tahu, cek dalam Google ke macam manakah, hati kita rasa waktu dah masuk baru boleh solat. Tak boleh kita agak-agak saja, tak sah solat kita. Kemudian ini semayang yang 5 waktu. Ada semayang waktu dia masuk dengan mandi. Contohnya semayang jenazah. Kita nak semayang jenazah ghaib. Kita waktu dia setelah mayat tu dah dimandikan. Mayat tu dah dimandikan baru kita boleh solat. Baru masuk waktu solat jenazah. Mayat tu tak kafan lagi, tak apa. Mayat tu tak semayang lagi, tak apa. Yang penting mayat tu telah dimandikan. Bila mayat dah mandi, kita on lah. Masuk dah waktu solat jenazah ghaib. Okey? Kalau gerhana, setelah berlaku gerhana baru masuk waktu gerhana. Setelah dah berlaku gerhana tu baru masuk waktu gerhana. Masuk waktu ni selain daripada dia syarat sah solat, dia juga syarat sah tayamum. Tayamum dia bukan boleh sebarangan, dia kena pastikan waktu tu dah masuk baru dia boleh tayamum. Kalau wuduk tak apa, tak masuk waktu lagi, kita ambil wuduk sebagai persediaan, tak ada masalah. Tapi tayamum dia berkait rapat dengan masuk ke tak masuk lagi waktu. Macam orang yang berbalut patah semua tu, dia cukup kena ambil tahu, dia kena cek kalender, hari ni 4 berapa asar, baru dia boleh tayamum nak sembahyang asar. Okey. Baik.
Babul mawaqit, bab waktu-waktu salat. Yang kita nak baca ni salat yang wajib, iaitu salat 5 waktu. Al-maktubat khamsun. Al-maktubatu khamsun. Sembahyang fardu ada 5 waktu. Dia sebut perkataan al-maktubat merujuk kepada ayat Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Daripada perkataan mawquta tu, maka ulama-ulama fiqh buat al-maktubat, sembahyang-sembahyang yang fardu. Ayat yang saya baca tadi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat ni surah An-Nisa 103. Menjadi dalil nak solat kena tahu waktu dah masuk baru boleh solat. Itu syarat sah dah. Kena tutup aurat, kena menghadap kiblat, kena ada wuduk. Ni semua preparation dia lah. Kena suci pakaian, badan, tempat semayang daripada najis. Ini 5 syarat sah solat. Ada 5. Mengetahui masuk waktu, menutup aurat, berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian suci daripada najis, pakaian, tempat semayang, badan suci daripada najis, menghadap kiblat. Okey, tutup aurat. 5 semua syarat sah solat. Okey, solat kena ikut waktu. Allah dah tetap dah. Inna salata kanat 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah telah menetapkan, mewajibkan ke atas orang beriman kitaban mawquta, salat mengikut waktu yang ditetapkan oleh Allah. Okey, khamsun, semayang maktubat, semayang fardu ada 5. Semua kita tahu semayang ni diwajibkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Bila Isra' Mi'raj ni, ada yang kata 5 bulan sebelum hijrah, ada yang kata setahun sebelum hijrah. Yang penting sebelum hijrah berlakunya Isra' dan Mi'raj. Taik telinga dikira najis tak? Tak najis tu kotoran. Taik telinga tu kotor saja. Taik hidung, taik mata, taik gigi, taik pusat, semua tu kotoran, dia bukan najis. Okey? Allah wajibkan semayang ni pada malam Isra' Mi'raj, asalnya 50 waktu. Kemudian Nabi apa? Nabi kata as'aluhu takhfif, aku minta ringankan sikit. Akhirnya hatta ja'alaha khamsan, Allah kata 5 aja. Fi kulli yawmin wa lailatin, sehari semalam 5 aja, asal 50. Jadi semayang yang wajib ni 5. Kalau mazhab Hanafi, semayang yang wajib ni 6. Dia panggil 5 ni semayang fardu, 6 ni, 1 ni semayang wajib. 5 fardu, 1 wajib. Wajib ni witir, tak buat berdosa. Mazhab Hanafi lah. Orang Turki, orang India, Bangladesh, dia buat semayang wajib 5, semayang fardu 5, semayang wajib 1. Hak wajib ni witir, tak buat berdosa. Tapi tak wajib, tak perlu qada. Beza dia tak perlu qada. 5 ni kalau tinggal kena qada, 1 ni kalau tinggal berdosa kena istighfar banyak-banyak. Mazhab kita semayang yang wajib 5 je. Berdasarkan hadis Isra' Mi'raj tu, Nabi berulang alik, falam azal uraji'uhu, aku berkali-kali minta takhfif, minta ya Allah tolong ringankan. Allah tinggal kat kita 5 aja. Itu satu hujah. Kita baca hujah-hujah dulu lah sebelum kita nak baca kitab ni. Kemudian ada seorang Badawi, ni hujah yang lain. Ada seorang Badawi bertanya Nabi tentang semayang yang wajib. Nabi SAW sebut khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Sehari semalam ada 5 je semayang yang wajib. 5 sahaja. Badawi ni tanya Nabi lagi, hal alayya ghayruha, ada tak semayang lain lagi yang wajib? Ada tak hal alayya ghayruha, adakah ada lagi semayang lain atasku yang wajib? Nabi kata la, tak ada. 5 saja. Illa an tatawwa, kalau kamu nak buat lebih pada 5, yang tu tatawwa, semayang sunat, sukarela kamulah. Kamu rajin, kamu buat lebih. Yang wajib 5. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu rajin, kamu nak buat lebih, yang tu dipanggil semayang tatawwa, semayang sunat. Hujah seterusnya mazhab Syafi'i kata semayang ni hanya 5 yang wajib. Nabi ketika mengirim
Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi nak hantar dia pergi mana? Pergi Yaman. Nabi ada sebut dekat dia satu hadis yang panjang. Antara keratan hadis tersebut Nabi kata apa? Akhbirhum. Pergi Yaman, habaq dekat orang Yaman. Anna Allah Ta'ala qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Pergi sana, habaq dekat orang Yaman. Sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas mereka semayang 5 waktu sehari semalam. Dalam 24 jam tu ada semayang 5 waktu. Kemudian ulama bincang sikit ni dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dalam kitab Mughnil Muhtaj dibincangkan tentang qiyamul lail. Sebab Allah menyuruh kita qiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam, semayang qiyamul lail, hidupkan malam. Tak boleh banyak rakaat, sikit pun tak apa. Qiyamul lail. Di situ ada arahan. Maka dalam kitab Mughnil Muhtaj ni disebut pada peringkat awal semayang 5 waktu, kemudian Allah wajibkan lagi satu iaitu qiyamul lail. Qiyamul lail menjadi wajib. Peringkat awal Islam. Kemudian fanusikha fi haqqina, kemudian Allah mansuhkan. Qiyamul lail tak wajib, qiyamul lail sunat. Allah mansuhkan pada hak kita. Kita tak wajib. Kita wajib 5 waktu tu je lah. Qiyamul lail, waktu mula-mula turun surah Muzammil tu, kita umat-umat Nabi, sahabat-sahabat Nabi pun wajib qiyamul lail. Wa amma wujubu qiyamil lail, adapun kewajipan qiyamul lail fanusikha, maka telah mansuh fi haqqina, pada hak kita umat Nabi. Qiyamul lail tak wajib, sunat. Faham di sini? Peringkat awal dulu qiyamul lail wajib juga. 5 tambah qiyamul lail 1, 6. Lepas tu kita Allah mansuhkan, kita tak wajib qiyamul lail, sunat muakkadah. Adapun pada hak Nabi, Nabi ni qiyamul lail wajib ke tak wajib? Ini berbeza pendapat lah, khilaf di kalangan ulama. Nabi semayang 5 waktu, itu telah dah, itu wajib, fardu, salat maktubah, salawat maktubat, semayang fardu 5. Tahajud Nabi, ini khilaf ulama. Ada yang kata Nabi pun dimansuhkan atas kerajinan Nabi lah. Nabi tak tinggal, walaupun tak wajib, Nabi tak tinggal qiyamul lail. Ada ulama lain kata tak, Nabi wajib qiyamul lail, kita sunat. Boleh faham tak? Peringkat awal semua wajib qiyamul lail. Surah Muzammil turun, semua Nabi, sahabat Nabi, isteri Nabi semua wajib qiyamul lail. Kemudian dimansuhkan untuk umat Nabi, qiyamul lail tu hukum dia sunat. Untuk Nabi khilaf. Ada yang kata wajib bagi Nabi, sunat bagi umat. Ada yang kata tak. Bagi Nabi pun sunat, tapi Nabi tak pernah tinggal lah sampai bengkak kaki seperti yang kita tahu semua. Sampai bengkak kaki. Baik. Semayang fardu ada 5. Dia mula dengan az-zuhru, zuhur. Dia mula dengan zuhur dulu. Dia akan cerita waktu zuhur bila, waktu asar bila, maghrib bila, isya bila, subuh bila. Boleh dikatakan penulis-penulis kitab fiqh ni bila cerita semayang 5 waktu, mereka akan mula dengan zuhur dulu. Pasal apa mula zuhur dulu? Pasal apa? Nak jawab pasal apa ni? Kerana kita ingat balik pagi tadi kuliah kita, Nabi kita Isra' Mi'raj malam. Sebelum subuh Nabi dah balik Mekah. Subuh Nabi tak semayang lagi. Nabi mula semayang zuhur dengan Jibril. Sebab Nabi cuma dapat angka semayang yang wajib ni 50, diberi keringanan jadi 5. 5 tu bila, 5 tu nak buat berapa rakaat semua Nabi tak tahu. Nabi perlu kepada guru yang menerangkan, iaitu Jibril. Jibril mai waktu zuhur tengah hari, Jibril mai ajak Nabi cara semayang. Di kawasan Mataf, tempat tawaf tu ada satu yang dipanggil Musalla Jibril. Boleh tengok dalam Google Image, dekat dengan pintu Kaabah. Tentulah Jibril semayang, Nabi jadi makmum. Ammani Jibril, Jibril jadi imam, aku jadi makmum, kata Nabi. Jibril mengimamkan solat. Solat apa? Solat zuhur. Sebab tu dia nama zuhur.
Ulama kata pasal apa nama dia zuhur? Yang pertama kerana waktu dia waktu panas tengah hari. Waktu panas Arab panggil waktu zahirah. Waktu zahirah ni waktu panas. Syiddatul harri, syiddatul har, sangat-sangat hangat, sangat-sangat panas. Itu zahirah. Maka dinamakan zuhur kerana dia time tu panas tengah hari. Ada juga ulama kata nama dia zuhur kerana li'annaha awwalu salatin zaharat fil Islam, kerana ialah salat pertama awwalu salatin zaharat fil Islam. Dia sembahyang pertama hak mula-mula sekali dalam sejarah pensyariatan salat ni zuhur dulu. Sebab tu nama dia zuhur, tak apalah. Sembahyang zuhur dulu. Dalam kitab Mughnil Muhtaj sedikitlah tambahan. Imam Ar-Rafi'i dia sebut dalam kitab Syarah Musnad dinaqal dalam Mughnil Muhtaj. Kata Imam Rafi'i sembahyang subuh orang mula-mula sembahyang subuh ni Nabi Adam. Nabi Adam orang mula sembahyang subuh. Macam mana dia sembahyang kita tak tahulah. Zuhur pula hak mula sembahyang zuhur ni Nabi Daud. Asar orang mula sembahyang asar Nabi Sulaiman. Maghrib, orang mula sembahyang maghrib ni Nabi Yaqub, dan Isya, manusia pertama sembahyang Isya Nabi Yunus alaihi salam. Dan apa yang tertulis ni kalau siapa-siapa biasa mengajar kitab Munyatul Musalli pun dinaqalkan ayatnya. Disebut juga ayat ni. Ayat subuh Nabi Adam, orang pertama sembahyang zuhur Nabi Daud, orang pertama sembahyang asar Nabi Sulaiman, orang pertama sembahyang maghrib Nabi Yaqub, orang pertama sembahyang Isya Nabi Yunus. Kita Allah gabung semua sekali. Pasal Allah sayang kita, Allah sayang Nabi kita. Fajama'allahu subhanahu wa ta'ala jami'a dhalika li nabiyina. Allah kumpul semua sekali kat Nabi kita. Hak subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya tu Allah gabung semua sekali. Kerana Allah sayang kita, ta'ziman lahu wali kathratil ujur lahu wali ummati, kerana Allah nak memuliakan Nabi, Allah nak memuliakan umat Nabi, dan kerana sembahyang 5 waktu ni pahalanya sangat banyak buat Nabi dan buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita mula dengan zuhur dulu sebab mengikut sejarah Nabi kita sembahyang zuhur. Zuhur, asar, maghrib, Isya, subuh. Settle satu hari. Keesokan hari Nabi kursus dengan Jibril ni 2 hari betul-betul. Esok cuma hari pertama Jibril jadi imam di awal waktu zuhur, di awal waktu asar, di awal waktu maghrib, di awal waktu Isya, di awal waktu subuh. Itu hari pertama. Hari kedua Jibril main lambat, zuhur lambat, asar lambat. Tapi maghrib je. Hari pertama Jibril main awal, hari kedua pun maghrib ni Jibril main awal. Dua-dua hari Jibril semayang maghrib dengan Nabi di awal waktu maghrib. Maka nanti kita akan jumpa perbahasan maghrib ni waktu dia sampai Isya ke, ataupun maghrib ni di awal waktu saja. Siapa semayang lambat dia jadi qadha maghrib dia. Itu ada dibahaskan di sini. Punca dia pasal itulah. Pasal hari pertama zuhur awal, hari kedua zuhur lambat. Jibril jadi imam. Hari pertama asar Jibril main awal jadi imam, hari kedua Jibril jadi imam asar lambat kat maghrib. Okey, tu asar. Maghrib hari pertama Jibril jadi imam maghrib awal. Imam dengan Nabi je dua. Jibril imam, Nabi makmum, orang lain tak ada. Hari pertama maghrib awal, hari kedua pun awal. Tentulah tempat khilafnya dalam mazhab Syafi'i sendiri, maghrib ni kena sembahyang di awal waktu ke, atau maghrib ni boleh lambat sikit sebab waktu dia rapat sampai ke Isya. Yang taddu ilal Isya, berlanjutan hingga Isya. Khilaf antara qaul qadim dengan qaul jadid. Nanti kita sampai kita cerita. Kemudian hari pertama Jibril sembahyang Isya awal, hari kedua Jibril sembahyang Isya dekat subuh. Subuh pun macam tu. Hari pertama Jibril sembahyang subuh di awal waktu dengan Nabi, hari kedua Jibril sembahyang subuh di akhir waktu. Jadi waktu lain tak perlu kita bincang panjang lebar, jelas. Maghrib tu je yang berlaku khilaf. Baik. Okey, semua kitab mula zuhur dulu. 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, Isya, subuh. Zuhur. Kalau kita tanya anak murid kita sembahyang sehari semalam berapa waktu? Dia kata 5 waktu. Kita tersebutkan
Suruh dia sebut bagi ikut tertib yang betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebut bagi kena turutan waktu tu. Dalam Quran pun, oleh kerana zuhur ni semayang pertama, Allah pun mula sebut dia dulu. Saya nak baca satu ayat. Siapa ada Quran tengok surah Al-Isra ayat 78. Tanda. Surah Al-Isra ayat 78. Wa qad bada Allahu biha. Allah mula sebut zuhur dulu. Pasal dia zuhur tu semayang pertama. Allah sebut zuhur dulu. Surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wajibkan salat. Aqimis salat. Dirikan salat. Fi'il amar tu al-amru lil wujub. Semayang ni hukum dia wajib. Dirikan semayang. Semayang mana dulu? Hak mula lidulu kisyam, ketika gelincir matahari. Zuhur lah tu. Aqimis salata lidulu kisyams. Dirikan salat setelah gelincir matahari. Sebelum gelincir tak boleh. Tu waktu istiwa, waktu rembang. 15 minit sebelum zuhur haram sembahyang sunat. Kena ingat tu. 15 minit sebelum zuhur haram sembahyang sunat mutlak. Sunat wuduk boleh lah. Kalau kita masuk masjid, sunat tahiyatul masjid yang tu boleh. Sembahyang hajat, sembahyang taubat tu tak boleh. Sembahyang istikharah tak boleh 15 minit sebelum zuhur kecuali hari Jumaat. Allah kata aqimis salata liduluki syams, dirikan salat setelah gelincir matahari. Zuhur, Allah mula zuhur. Ila ghasaqil lail, hingga ke malam yang gelap. Daripada zuhur tu ada lagi sembahyang-sembahyang lain sampai gelap malam, iaitu asar, maghrib, isya. Itu mana ila ghasaqil lail, sehingga malam yang gelap sampai ke isya. Zuhur sampai ke isya. Di situ saja dah ada berapa waktu? Zuhur, asar, maghrib, isya. 4 waktu dah dalam tu. Aqimis salah liduluki syams ila ghasaqil lail. Dirikan salat bermula daripada gelincir matahari. Lepas tu ada lagi sembahyang lain hingga ke gelap malam. Maksudnya asar, maghrib, isya. Satu lagi subuh. Subuh Allah kata wa qur'anal fajr, dan bacaan Quran ketika subuh. Yakni sembahyang subuh, kita baca Quran, Fatihah, kita baca surah, semua tu salatul subh. Wa Qur'anal fajr, dan sembahyang subuh. Aqim, dirikan Qur'anal fajr, salat subuh. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Allah Ta'ala tutup, sesungguhnya baca Quran time subuh tu disaksikan oleh para malaikat. Kita di situ Allah Ta'ala suruh kita baca Quran, buat tadarus. Bacaan Quran yang terbaik ialah lepas yang subuh baca Quran. Kerana time tu malaikat duk perhati kita. Malaikat malam pun duk ada lagi, malaikat siang pun ada. Bergabung malaikat shift malam dan malaikat shift siang. Malaikat malam dia tak naik atas langit dulu. Dia tak naik lagi atas langit. Dia tengok dulu orang-orang yang baca Quran waktu tu lepas yang subuh. Baca Quran dengan anak-anak kita. Malaikat siang dia nak main kerja, dia masyhur dah, dia saksikan kita. Okey. Baik. Kita dah cerita dah tentang sembahyang 5 waktu. Kita sentuh juga tentang tahajud. Kita sentuh juga tentang mazhab Hanafi yang mengatakan sembahyang witir tu sembahyang yang wajib. Itu hujah mereka lah, mazhab Hanafi. Autiru ya ahlal Quran. Salatlah witir wahai ahli-ahli Quran. Bagi kita solat witir tu sunat. Mana Nabi jawab soalan Badawi, hal alayya ghairuha, ada lagi sembahyang lain tak yang wajib? Nabi kata la, tak ada, 5 ni je wajib, illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu nak tambah, itu sembahyang sunat. Baik. Solat zuhur. Wa awal waqtiha idza zalatis syams wa akhiruhu masiru zilli kulli syai'in mithluhu siwa zilli zawal. Zuhur, permulaan waktunya apabila gelincir matahari, dan akhir waktunya apabila bayang sesuatu menyamainya selain bayang gelincir itu. Jadi bila kita pacak satu benda, tiang, matahari dia naik daripada barat, dia suluh. Bila bayang tu ada ke sebelah matahari terbit belah timur, dia suluh bayang tu ada belah barat, itu dipanggil gelincir matahari.
Kalau matahari duduk atas, yang tu dipanggil rembang. Rembang ni 15 minit sebelum zuhur, yang tu tak boleh sembahyang sunat. Kemudian ada lagi di bawah ni ada nota kaki Nabi SAW sebut waktu zuhri iza zalatis syams, waktu zuhur apabila gelincir matahari dan bayang seseorang sama dengan ketinggiannya selama mana belum masuk waktu asar. Waktu asar ni bila bayang lebih panjang daripada tiang yang kita pacak. Waktu asar lah tu. Yang ni kita kena buat sendirilah. Cuba kita pacak satu kayu, dia tengok orang azan asar, tengok bayang tu lebih panjang daripada kayu yang kita pacak. Itu masuk waktu asar. Okey, kemudian sembahyang asar, permulaan waktunya ialah akhir zuhur. Habis zuhur masuk asar. Dan akhir waktunya dengan tenggelam matahari. Tetapi apabila bayang sudah menjadi panjang 2 kali ganda. Bila bayang 2 kali ganda, maka sudah keluar waktu al-ikhtiyar dan masih berbaki waktu jawaz. Boleh lagi nak sembahyang asar, tapi tak elok, tak afdal lah kalau kita sembahyang waktu kekuningan dipanggil. Jawaz masih harus sembahyang, tapi bila matahari dah kuning dah nak senja tu tak bagus dah kita sembahyang waktu tu. Tak bagus dah. Okay, ada hadis sebut waktu asar malam tasfarra syams, waktu asar selama matahari belum kekuningan. Kalau kekuningan tu tak berapa bagus dah. Pasal dia senja. Okey. Jadi zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Maghrib sampai mana waktu dia? Di sini ada khilaf. Dalam mukadimah tadi kita cerita dah punca khilaf. Ada kata maghrib ni hanya muat untuk kita sembahyang 5 rakaat. 3 rakaat fardu maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib. 3 wajib, 2 sunat. Sunat lepas maghrib. Jadi 5 je. Ini satu pendapat lah. Kalau pendapat macam ni, tak sempat kita nak sembahyang qabliyah maghrib. No? Tak sempat kita nak sembahyang qabliyah maghrib. Tapi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, maghrib ni yang taddu ilal isya, berlanjutan hingga isya. Kita boleh sembahyang 7 rakaat. Qabliyah maghrib 2 rakaat, sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, sembahyang lepas maghrib ba'diyah maghrib 2. 2 sebelum maghrib, 2 lepas maghrib, 3 rakaat maghrib, 2, 3, 2, 7 rakaat semua, no? 7 rakaat. Bahkan ada pendapat, ada ulama lain kata 9 rakaat pun boleh maghrib. Kerana dia anggap sembahyang ba'diyah maghrib tu 4, iaitu perkataan Syekh Abu Bakar Al-Baydawi. Dia kata arba'an ba'daha. Ba'diyah maghrib boleh buat 4. Usalli sunnata ba'diyatil maghrib arba'an 4 rakaatin. Sembahyang ba'diyah maghrib mengikut Imam Baydawi 4 rakaat. Semua 9 lah. 2 sebelum, tambah 3 rakaat maghrib, tambah 2 rakaat ba'diyah maghrib, tambah lagi 2 rakaat ba'diyah maghrib, semua 9. Jadi pendapat yang mu'tamad, maghrib ni tak kalut lah. Dia sampai ke isya, dia masih ada peluang untuk kita sembahyang. Dan ada juga sembahyang awwabin antara maghrib dan isya, awwabin. Okey, pengarang kitab Umdatus Salik dia lebih cenderung kata maghrib ni di awal waktu saja. Dia kata 5 rakaat. Sembahyang maghrib 3, sembahyang ba'diyah maghrib 2, habis. Maghrib dah habis. Isya tak masuk lagi, tapi maghrib dah habis. Itu pendapat pengarang asal Umdatus Salik lah. Tapi pendapat dia di sini tidak kuat. Pendapat mu'tamad maghrib sampai isya. Ini dipanggil qaul jadid, nanti saya akan terangkan lah. Ada qaul jadid, ada qaul qadim. Al-maghrib wa awwaluhu takamulu ghurubi syams thumma yamtaddu biqadri wudu'in wa sitri auratin wa adhanin wa iqamatin wa 5 raka'atin mutawassitatin fa in akhara ad-dukhula fiha an hadzal qadar asa wa hiya qada'un. Permulaan waktu maghrib setelah sempurna tenggelam matahari. Tenggelam habis lah. Dia punya qars bulatan matahari itu nampak dah tenggelam habis.
apalagi tak habis tenggelam tu, masuk dalam waktu yang dilarang sembahyang. Sunat. Kemudian berlanjutan waktu itu dengan kadar berwuduk, menutup aurat, azan, iqamah dan salat 5 rakaat secara sederhana. Jika seseorang melewatkan salat maghrib melebihi kadar ini, maka dia berdosa dan salatnya dikira salat qada. Tapi pendapat ni tak kuat lah. Maghrib sebenarnya sampai ke isya. Lagi tak isya, lagi masih ada peluang untuk sembahyang maghrib. Orang yang jenis sembahyang maghrib lambat ni lega lah bila dia dengar macam ni. Dia tanya pendapat yang muktamad yang mana? Maghrib panjang sampai isya. Selagi belum masuk isya, masih ada peluang untuk kita sembahyang maghrib. Itu pendapat yang muktamad. Bukan 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib, kata habis dah maghrib. Tak habis lagi. Maghrib ada lagi waktu dia. Kita tengok nota kaki di bawah. Ini adalah qaul jadid Imam Syafi'i. Jadid fatwa Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, di hujung hayat Imam Syafi'i. Fatwa baru. Jadid tu baru. Dia ada fatwa lama, fatwa baru. Fatwa lama nama qaul qadim. Itu ketika Imam Syafi'i duduk di Iraq. Fatwa lama di Iraq, fatwa baru di hujung hayat Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Imam Syafi'i ni, kalau kita baca sejarah hidup dia daripada Asqalan, ada yang kata Gaza Palestin, bumi kelahiran Imam Syafi'i. Kemudian dia bersama mak dia berhijrah ke Mekah, menuntut ilmu di Madinah, pergi ke Iraq untuk bekerja dan juga untuk berdakwah, untuk sambung belajar di Iraq. Dia mengaji dengan anak murid Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Anak murid Imam Abu Hanifah ni nama Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaybani, guru Imam Syafi'i. Dia sempat belajar mazhab Maliki, dia belajar di Madinah dengan Imam Malik sendiri. Mazhab Hanafi dia tak sempat dengan Imam Abu Hanifah, tapi dia belajar dengan anak murid kesayangan Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Al-Shaybani di Iraq. Kemudian dia akhir hidupnya di Mesir, meninggal dunia di Mesir. Fatwa Imam Syafi'i, tulisan Imam Syafi'i di Mesir dipanggil fatwa baru. Ada tulisan Imam Syafi'i yang berbeza dengan tulisan Imam Syafi'i di Iraq. Di Iraq dia cakap guling, di Mesir dia cakap guling. Dia khilaf. Dia tu sendiri khilaf dengan pendapat dia. Macam tu lah. Okay. Qaul jadid, ketika Imam Syafi'i di Mesir, dia kata waktu maghrib ni singkat, tak boleh sembahyang maghrib lambat. Siapa sembahyang maghrib lambat, sembahyang dia kira qada, berdosa. Itu kata Imam Syafi'i di Mesir. Tapi pendapat ni Imam Nawawi kata pendapat yang kuat maghrib sampai isya. Qaul qadim lebih kuat dalam tajuk ini. Dalilnya ialah hadis malaikat Jibril alaihi salam mengimami salat Nabi selama 2 hari berturut-turut. Kita ada cerita tadi, iaitu selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Untuk salat maghrib, Jibril menjadi imam pada waktu yang sama di kedua-dua hari tersebut, iaitu pada waktu matahari baru tenggelam. Maghrib, dua-dua hari itu sembahyang awal. Macam maghrib ni tak boleh sembahyang lambat lah. Itu yang difahami oleh Imam Syafi'i. Zuhur ada hari awal, ada hari lambat. Asar hari pertama awal, hari kedua lambat. Saya cerita hadis Jibril jadi imam lah. Jibril jadi imam. Tengok balik tadi yang kita cerita. Maghrib tak? Hari pertama salat di awal waktu dan hari kedua pun di awal waktu. Berbeza dengan salat lain. Hari pertama Jibril salat di awal waktu dan pada hari kedua di akhir waktu. Okey. Tetapi menurut qaul qadim, waktu salat maghrib berlanjutan hingga hilang mega merah, yakni waktu salat maghrib berakhir dengan masuknya waktu salat isya. Dan pendapat ini lebih kuat dan difatwakan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat ini lebih kuat. Pasal apa kuat? Saya ada letak sini dalil hadis. Okey, kita kena faham macam ni. Hak Jibril jadi imam sembahyang Nabi itu di mana? Di Mekah. Tang mana? Tang musalla Jibril. Mana? Dekat pintu Kaabah. Mekah lah. Jadi hadis Jibril itu di Mekah.
Maghrib hari pertama awal, hari kedua pun awal. Sehingga Imam Syafi'i buat kesimpulan maghrib ni tak boleh main lambat-lambat, nanti jadi qadha. Okey. Kemudian ada lagi satu hadis dipanggil hadis Badawi. Di mana? Di Madinah. Seorang Badawi datang ke Madinah, tanya Nabi, ajarkan saya. Dia minta, dia kata, ajarkan saya tentang waktu solat. Nabi kata, ishhad ma'ana. Hang jangan balik. Wahai Badawi, hang jangan balik. Hang duduk Madinah sembahyang dengan kami. Berapa hari wahai Rasulullah? Rasulullah kata kat Badawi, 2 hari je hang akan faham waktu solat. Duduk dengan kami 2 hari. Saksikan solat. Solat berjemaah bersama kami. Okay, 2 hari itu Nabi buat macam mana? Nabi sengaja hari pertama, oleh kerana Badawi ni pun ada, dia nak belajar tentang waktu solat. Nabi tak ajak dengan cara teori ni, Nabi terus amali. Nabi kata perhati solat kami. 2 hari yang duduk Madinah, jangan balik lagi. Hari pertama sengaja Nabi semayang awal. Subuh awal waktu, Zuhur awal waktu, Asar awal waktu menjadi imam. Maghrib awal waktu, Isya awal waktu. Faham tak? Nabi suruh Badawi ni qamat. Nabi suruh Badawi ni qamat. Mana dia semayang tu belakang Nabi ya. Hari pertama. Hari kedua Nabi semayang lambat. Nabi suruh dia qamat. Dah lambat dah, subuh dekat-dekat nak cerah dah, baru Nabi kata kat dia, aqimis solat. Qamat. Kita nak semayang. Subuh lambat. Bahasa utara kata sayup sangat-sangat dah. Dah lambat dah. Bahasa kita lama panggil picik. Waktu tu dah sempit, dah nak cerah dah. Tapi masih muat lagi lah. Kalau kita ni dekat-dekat pukul 7 lah, Nabi kata dia qamat. Dia pun bagi qamat. Sayyidina Bilal azan, tapi Badawi ni yang qamat. Dia qamat. Zuhur pun sama, lambat. Dekat-dekat Asar baru sembahyang Zuhur. Asar pun lambat. Dekat Maghrib. Dah dekat-dekat Maghrib, pasal apa tak sembahyang Maghrib tu? Sengaja Nabi lambatkan. Hari kedua ni Maghrib pun lambat. Dekat-dekat Isya, dekat-dekat nak hilang mega merah, baru Nabi kata kat dia, qamat. Dia pun qamat. Sayyidina Bilal azan mengikut waktu masuk Sayyidina Bilal azan lah. Tapi semayang tu sengaja dilambatkan. Maghrib pun lambat. Tengok sini. Isya pun lambat. Maka kata ulama, hadis ni lebih kuat pasal dia berlaku di Madinah. Hadis Jibril semayang dengan Nabi hari pertama Maghrib awal, hari kedua pun Maghrib awal, tu di Mekah. Yang Badawi ni di mana? Di Madinah. Jadi di situ kemungkinan berlaku mansuh lah. Kalau kita nak kata Maghrib ni kena awal, ya lambat-lambat tak boleh, maka di situ boleh dikatakan boleh lah. Kebarangkalian boleh jadi mansuh lah. Waktu Jibril semayang dengan Nabi tu Maghrib kena awal lah, tak boleh lambat. Bila Badawi ni main tanya di Madinah, Allah membenarkan Maghrib ni boleh lah lambat sikit, boleh lambat sikit. Macam orang kita buka puasa, dia makan nasi pun semua, memang dia semayang Maghrib lambat. Ikut qaul jadid ni, Maghrib dia berdosa, qadha, bukan tunai. Tapi ikut qaul qadim, insya-Allah Maghrib dia tunai, diterima oleh Allah. Walau bagaimanapun, kalau boleh semayang Maghrib awal itu lebih afdal, lebih baiklah. Itu contoh dia. Kemudian bab Maghrib ni, kalau orang semayang dia awal waktu Maghrib masuk, dia terus semayang. Boleh tak dia ambil surah yang panjang-panjang, dia baca sampai azan Isya? Jawab dia harus. Boleh. Dia semayang Maghrib dia awal waktu, tapi Syekh ni dia baca surah panjang. Dia baca Yasin, dia baca Baqarah, rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua An-Nisa. Tu dia semayang Maghrib 7.30, baca Baqarah dengan An-Nisa, 9.30 baru habis Maghrib dia. Dosa ke tak? Tak dosa, harus. Kerana Nabi biasa buat. Dalam kitab Mughni Muhtar pun sebut, sama dengan Tanwir Masalik ni, boleh. Boleh. Tapi tak usah buat lah, takut timbul fitnah. Satgi petang, satgi orang azan Maghrib, kita jadi imam dengan anak isteri kita balun rakaat pertama surah Baqarah. Jadi hafiz Quran. Surah kedua surah Al-Ma'idah ke? Tu dia. 10.30 malam baru habis Maghrib. Insya Allah tak mayang ni. Sah kan Maghrib ni? Sah. Berdosa ke tak berdosa? Tak berdosa. Siapa semayang Maghrib di awal waktu, dia boleh perpanjangkan Maghrib dengan bacaan yang panjang sampai lajak ke waktu Isya pun jaizun, harus. Tetapi khilafu aula, tak elok lah. Dah waktu Maghrib tu singkat, hang ejah bagi pendekkanlah Maghrib. Kerana Nabi pun bukan kata Nabi buat selalu. Yang selalunya Nabi baca ayat lazimnya Maghrib ni elok kita baca
Qisarul mufassal, surah pendek-pendek sesuai lah. Maghrib baca qul huwallah rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq rakaat kedua, comel lah. Kita baca alam nashrah rakaat pertama, rakaat kedua watini wa zaitun, cun sangatlah. Padan dengan sembahyang maghrib tu. Apatah lagi kalau ada kuliah maghrib. Tu imam mengaji kitab ni, dia balun malam tu ada kuliah maghrib, ada forum perdana dululah. Mentang-mentang dia faham fiqh, dia pergi baca surah Baqarah sembahyang maghrib. Pakai tak ada kuliah maghrib lah. Kan habis begitu lah. Harus memang harus. Okay, kita tengok. Wa in dakhala fihi falahu istidamatuha ila ghaibubati syafaqil ahmar. Dan jika seseorang solat di dalam waktu maghrib, mana dia sembahyang maghrib di awal waktu, maka dibolehkan falahu, maka dibolehkan kepadanya meneruskan solat hingga hilang mega merah. Sampai masuk isya pun tak apa. Kita tengok nota kaki di bawah. Seseorang yang solat fardu maghrib di dalam waktu maghrib dan waktu maghrib masih panjang, dia solat di awal maghrib, maka diharuskan kepadanya untuk memanjangkan solat maghrib itu sehingga hilang mega merah. Bahkan diharuskan juga memanjangkan solat itu sehingga keluar waktu maghrib dan masuk ke dalam waktu isya. Dalil bagi masalah ini. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bi tulat tulayain, rawahu al-Bukhari. Daripada Zaid bin Thabit, ni pakar faraid ni, orang paling ahli faraid, Zaid bin Thabit. Dia kata sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah yang panjang, iaitu surah Al-Maidah. Boleh tengok Maidah panjang, dan surah Al-A'raf dalam sembahyang maghrib. Dan sudah dimaklumi bacaan dua surah ini tentulah memakan masa yang lebih dari waktu maghrib. Tentu lajak insya-Allah. Jadi Nabi buat tu pasal apa? Li bayanil jawaz. Nak abang kata boleh, nak abang kata boleh. Maka dikiaskan dengan subuh. Tapi syaratnya sembahyang subuh di awal waktu. Dia bangkit subuh awal, dia sembahyang subuh pukul 9 pagi baru habis subuh dia, baca punya panjang. Apa? Tak dosa, harus, boleh. Tapi orang pecah lah kalau jadi tok imam macam tu, kena pecah. Jangan kita kata haram, jangan kita kata berdosa. Benda boleh buat. Kalau dia sembahyang maghrib tu lambat dan nak isya dah, tu dia kena baca pendek-pendek. Begitu juga subuh, kalau dia sembahyang subuh dan nak terbit matahari dah baru nak sembahyang subuh, jangan baca panjang-panjang, baca pendek-pendek. Yang kita cerita ni orang sembahyang di awal waktu, dia boleh baca panjang sampai terkeluar waktu. Dan sudah dimaklumi bacaan dua surah ini tentulah memakan masa yang lebih dari waktu maghrib kerana waktu maghrib sangat singkat. Kemudian kita tengok pula Isya. Awal waktunya dengan hilang mega merah dan akhir waktunya terbit fajar yang benar, fajar shadiq. Tetapi apabila sudah berlalu 1/3 malam, keluarlah waktu al-ikhtiyar dan berbaki waktu jawaz. Subuh pula, subuh. Saya tak baca matan, saya baca terjemahan tu untuk menjimatkan masa. Awalnya, awal subuh terbit fajar yang shadiq, yang benar, dan akhirnya terbit matahari. Fajar ada dua, yang melintang tu fajar shadiq, fajar yang betul-betul masuk waktu subuh. Ada satu lagi dia memanjang, menegak. Dalam hadis kata seperti ekor serigala, tegaknya tu, yang tu belum subuh. Itu orang panggil fajar kadhib, belum subuh. Okey, subuh bila? Apabila terbit fajar shadiq dan akhirnya habisnya bila terbit matahari, habislah subuh. Imam Syafi'i kata macam ni, yang maghrib tadi pun, maghrib ni 5 rakaat, habis 5 rakaat, habis dah maghrib. Tapi insya tak masuk lagi. Seperti mana subuh, terbit matahari, habis dah subuh. Tapi zuhur tak masuk lagi. Macam tu. Subuh sampai terbit matahari. Bukan makna terbit matahari itu boleh sembahyang zuhur kan? Baik. Habis waktu subuh dengan terbit matahari. Wal afdal an yusalli awal al-waqt. Yang paling afdal solat di awal waktu. Ni semua kita tahu dah. Nabi pernah ditanya, apakah amalan ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Ada riwayat fi awwali waqtiha.
salat di awal waktu. Sahabat tanya Nabi lagi, Abdullah bin Mas'ud yang tanya ni. Abdullah bin Mas'ud tanya, lepas itu apa lagi yang paling disukai oleh Allah? Nabi kata, birrul walidain, berbakti kepada mak ayah. Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, lepas itu apa lagi yang paling disukai oleh Allah? Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud ni dia kesian kat Nabi, dia tak mau tanya dah. Dia kata, kalau aku tanya Nabi jawab, kalau aku tanya Nabi jawab, tapi cukup lah. Yang paling disukai oleh Allah, yang pertama salat di awal waktu, yang kedua berbakti kepada ibu ayah, yang ketiga berjihad pada jalan Allah. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud kata, aku kesian kat Nabi, kalau aku tanya Nabi akan jawab, aku tanya Nabi jawab. Walau istazadtuhu lazadani, kalau aku minta tambah soalan, Nabi akan memberi jawapan kepada aku. Ia semayang awal waktu. Semayang ni awal waktu, kemudian kita dapat takbiratul ihram bersama imam. Apa makna takbiratul ihram bersama imam? Di rumah kalau ayah jadi imam, ayah takbir je, kita jangan duduk lambat-lambat, kita takbir terus. Panduan dia macam ni, saat ni kita nak semayang maghrib, ayah kita Allahu Akbar takbir, kita terus takbir. Takbir tu kena niat lah solat fardu maghrib. 3 itulah yang asasnya. Kalau kita duduk lambat lagi sampai ayah kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dah baca Fatihah dah baru kita nak takbir, yang tu kita tak dapat fadilat takbiratul ihram bersama imam. Rugi kan? Pahala dia besar. Rugi. Jadi jangan lengah-lengah. Semayang di awal waktu, kalau berjemaah, imam takbir je, terus kita takbir. Jangan sembang dah, jangan buat apa lagi, takbir cepat-cepat sebelum imam membaca Fatihah. Mana imam duduk tengah baca iftitah tu, kita terus takbir. Siapa dapat takbiratul ihram bersama imam 40 hari, kata Nabi, 40 hari. Siapa dapat 40 hari, semua sembahyang lah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh tu 40 hari, dia akan dapat bara'atan, 2 pelepasan. Bara'atan, 2 pelepasan. Pelepasan apa? Yang pertama, bara'atun minan nifaq, Allah selamatkan dia bukan munafik. Lepas daripada sifat munafik satu, yang kedua, bara'atun minan nar, lepas daripada neraka. Maksudnya selamat daripada munafik, selamat daripada api neraka. Jadi kita duduk di rumah PKP ni, kalau boleh dapat 40, ada kata 40 hari ya, ada kata 40 waktu. Kalau 40 waktu tu 5 kali 8 hari ya, 8 kali 5 ke 40 kan. 8 hari ya. 8 hari. Imam takbir terus. Imam takbir terus. 40 waktu kita dapat, insya-Allah. Selamat kita daripada munafik, selamat kita daripada api neraka. Masuk syurga lah. Selamat daripada neraka maknanya masuk syurga. 8 hari ya. Main awal. Imam pun kalau nak lambat, tunggu saat. Kalau boleh tunggu saat lah. Tunggu bagi semua pakat mic. Okay. Allahu Akbar. Hampa tunggu apa lagi? Takbir apa? Allahu Akbar. Kalau ikut pendapat yang kata 40 waktu lah. Ada pendapat kata 40 hari. Tu yang orang tabligh tu keluar 40 hari tu. Kalau kita nak tahu antara sebab musababnya ialah mereka latih diri mereka semayang awal waktu, dapat takbiratul ihram bersama imam. Mereka tidur di masjid, duduk masjid, keluar 40 hari kan, orang pergi keluar 40 hari. Tapi kalau keluar 40 hari pun duduk lambat, duduk pergi tandas tu, tak ada guna jugalah. Kena syak dengan waktu ni, kena tepat lah. InsyaAllah boleh dapat. Okey. Ia terhasil dengan menyibukkan diri pada ketika awal waktu, kena buat cepat-cepat lah. Siap sedia dengan perkara-perkara yang ada hubung kait dengan salat seperti bersuci, menutup aurat, azan dan iqamah, kemudian menunaikan salat. Kita berhenti takat ni dulu. Tadi dia kata semayang ni yang bagusnya di awal waktu, nanti pengarang akan buat pengecualian. Kalau musim panas, Zuhur tu dilambatkan sikit sehingga jemaah semua boleh berkumpul, sejuk. Tapi sekarang ada aircon tak apa dah. Kalau dulu tak ada aircon ni, mereka nak kipas-kipas dulu. Mereka main berjalan kaki panas, musim panas. Siapa biasa duduk negara musim panas, dia tahulah panas. Jadi Nabi kata, abridu biz-zuhur. Semayang zuhur ni kita tunggu sejuk dulu lah, baru kita semayang zuhur. Kita lambatkan sikit zuhur. Tak apa, kerana panas. Begitu juga Isya. Sekiranya ada kuliah maghrib,
afdal dilambatkan Isya. Bukan makna masuk waktu Isya kena sembahyang Isya tu. Boleh bagi peluang pengkuliah tu mengajar sikit lagi, takhir Isya. Lebih baik daripada sembahyang Isya di awal waktu. Itu ada pengecualiannya lah. Kalau tak ada kerja buat apa, sembahyang ni elok kita sembahyang awal lah. Tapi kalau ada kuliah maghrib, kita lambatkan Isya tu lebih baik daripada kita nak sembahyang Isya tepat pada waktunya. Itu baik, kita berhenti takat ni dulu. Esok pagi insya-Allah kita akan sambung pukul 7 pagi. Seperti biasa, 7 pagi 5 petang. 7 pagi 5 petang, 2 sesi. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan masa PKP ni untuk kita baca kitab Tanwirul Masalik bab solat ini, insya-Allah. Sekian, mohon maaf ada terkasar bahasa kekurangan. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.